Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Pada hari ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian 2 kali sebulan menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi dalam bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah, kerana isu bid'ah ini ke beberapa tahun kebelakangan ini memang menimbulkan kekeliruan, bahkan perbalahan dan persengketaan sesama umat Islam. Maka sangat penting untuk kita itu jelas tentang isu bid'ah ini. Dalam kuliah-kuliah yang lalu kita telah terangkan bahawa secara ringkasnya bid'ah kalau dari segi bahasa melakukan satu perkara baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, sama ada baik atau buruk, urusan dunia atau urusan agama, dari segi bahasa itu semua dipanggil bid'ah. Sementara dari segi syarak, sebahagian ulama mengambil pendekatan yang luas, iaitu apa sahaja yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW mereka namakan bid'ah terlebih dahulu. Selepas itu barulah mereka nilai adakah perkara baru itu selari atau bercanggah dengan syariat. Kalau selari, mereka namakan bid'ah yang hasanah, baik. Macam mana bid'ah boleh jadi hasanah? Kerana selari dengan syariat. Yang kedua, kalau bercanggah dengan syariat, mereka namakan bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Kemudian ada ulama yang mengambil pendekatan yang sempit, iaitu dari awal lagi mereka nilai dahulu. Kalau perkara itu selari dengan syariat, mereka tak namakan bid'ah dari awal. Kalau bercanggah dengan syariat, barulah dinamakan bid'ah. Mana di sisi ulama pendekatan yang kedua ni, kalau sebut bid'ah, automatiklah faham tak baik. Kerana yang baik mereka tak namakan bid'ah. Apapun dari segi praktikalnya, sepakat antara dua kumpulan ulama ini bahawa tidak semua perkara baharu yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW itu haram. Tidak. Kena ukur dengan syariat. Ulama kena cek benda ni yang macam yang terbaru itu hari, yang kita sembahyang jemaah jarak-jarak, kan tetap berlaku zaman Nabi SAW. Zaman Nabi SAW sembahyang jemaah rapat-rapat. Bahkan Nabi SAW dah pesan kalau ada ruang kosong, penuhkan. Tapi kita tadi kan diarahkan. Imam pula yang ingatkan, makmum tolong jaga penjarakan sosial. Jadi ulama terpaksa kaji, adakah bid'ah itu selari atau bercanggah dengan syariat. Kalau saja-saja buat, ia memang bercanggah. Tapi pada masa PKP yang lalu, itu bukan saja-saja, tapi adalah untuk menolak mudarat jangkitan penyakit. Maka itu masih selari dengan syariat. Makanya mufti-mufti kita, setahu saya, tidak ada yang melarang bid'ah tersebut. Kemudian ada ulama yang memperincikan lagi bid'ah mengikut hukum. Kalau bid'ah selari atau bercanggah dengan syarak, dua saja. Satu selari baik, satu bercanggah tak baik. Tapi kalau bertanya hukum syarak ada 5. Maaf setakat ini saya kontak penerbit, belum ada berita tentang siapnya cetakan baru. Kita peletak kita sama-sama boleh rujuk. Tapi walaupun dia jangkakan akhir bulan 10, ini dah bulan 11 tapi belum ada berita lagi mengatakan sudah siap.
Sebab janji penerbit kalau dah siap nanti mereka akan maklumkan. Baik. Jadi dari segi hukum syarak ni kalau yang berkaitan dengan orang mukallaf, orang tak mukallaf tak ada hukum, orang gila tak ada hukum, kanak-kanak tak ada hukum. Orang yang berakal, yang baligh itu ada hukum. Maka kalau disuruh melakukannya dengan suruhan yang pasti tidak ada pilihan, kalau dia buat dapat pahala. Kalau dia tinggal berdosa. Itu namanya wajib. Kalau disuruh melakukan tapi masih ada kelanggaran, maknanya kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak berdosa. Itu namanya sunat ya, ataupun mustahab dalam bahasa Arab. Kemudian kalau disuruh tinggal, jangan buat. Dan memang tak ada pilihan. Kalau buat juga berdosa. Itu namanya haram. Kalau dilarang jangan buat, tapi tak strict lah. Maknanya kalau buat pun taklah sampai berdosa. Itu namanya makruh. Kalau diberi pilihan nak buat boleh, tak nak buat pun tak mengapa. Itu namanya harus ya. Dalam bahasa Arab disebut mubah. Cuma keliru sikit harus orang Malaysia dengan harus orang Indonesia. Saya dah tengok macam berbeza ya. Kalau orang Indonesia dia kata kita harus, itu macam mesti. Harus, mereka tu macam mesti. Harus kita tu terpulang, ya nak buat boleh, tak nak buat pun tak mengapa. Baik. Jadi yang tu rasa saya telah kita selesaikan dalam kuliah-kuliah yang lalu. Maka ada persoalan, ada kawan-kawan kita yang tak setuju kalau adanya bid'ah yang baik. Dia kata mana boleh ada bid'ah hasanah. Jadi kita terangkan sebenarnya bid'ah hasanah ni diambil daripada Quran, daripada sunnah dan juga daripada athar. Apa dia athar? Athar ini adalah perkataan atau perbuatan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bukankah kita ikut Nabi? Betul kita ikut Nabi, tetapi kan yang mengaji dengan Nabi SAW adalah sahabat. Murid-murid Nabi adalah sahabat. Berarti sahabat yang lebih faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam sabda dan juga perbuatan baginda. Jadi saya pergi kepada dalil ya. Dalam kitab ini disebut 5 dalil bid'ah hasanah. 1 daripada ayat suci Al-Quran, 3 dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 1 dari athar, iaitu perbuatan dan perkataan sahabat Nabi. Hari ni dua kali jam. Satu jam di jalan raya, itu biasalah. Yang luar biasa jam dekat lift. Mau 10 minit je lah tunggu. Ya, 10 tingkat satu lift. Mungkinlah kalau minta dengan orang politik time macam ni, mereka mau ambil perhatian kan. Kalau saya menang, saya akan perbaiki, naik taraf dan sebagainya. Lepas 5 tahun hilang. Orang hilang dah jumpa sekarang ya. Ramai yang dah jumpa balik. 5 tahun yang lepas hilang. Ini saya ada dekat billboard lagi. Alhamdulillah, syukur, selamat. Baik. Jadi apakah dalil adanya bid'ah hasanah? Pertama daripada ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Hadid ya, surah Al-Hadid. Al-Hadid ni makna besi. Dalam Quran ada cerita tentang besi. Kemudian ayatnya adalah ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Kalau orang belajar bacaan Quran, asalnya wa rahbaniyatan, berhenti ya. Kalau berhenti wa rahbaniyatan, dia dipanggil tanwin ataupun nun mati. Tapi huruf lepas tu pun mati juga. Jadi kalau mati, bertemu mati, dia tak bunyi, terpaksa dihidupkan nun tadi baris bawah. Asalnya wa rahbaniyatan, dia menjadi wa rahbaniyatan ibtada'uha. Okey, apa dia rahbaniyah? Rahbaniyah ni daripada perkataan yang sama dengan rahib. Rahib ni kan pendeta, dia ahli ibadah. Jadi cara hidup kependetaan, cara hidup yang fokus kepada ibadah, itu adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Quran sebut apa? Ibtada'uha. Ini bahasa Arab, terjemahannya ialah mereka melakukan bid'ah tersebut. Maknanya, Quran terangkan lagi, ma katabnaha alaihim, kami yakni Allah tidak tetap pun mereka itu mesti hidup macam pendeta, tidak. Mereka yang buat bid'ah tersebut. Kenapa mereka buat bid'ah tersebut? Illa btigha'a ridwanillah, tidak ada sebab lain kecuali mereka itu nak mencari ridha Allah. Ada cerita ya di sebalik kisah ini. Pada zaman tersebut, pengikut Nabi Isa AS, iaitu orang-orang Nasara, mereka ini diuji dengan pemerintah yang bergulungan dengan maksiat.
masalah Biar sepatutnya pemerintah yang kawal masyarakat jangan terlibat dengan maksiat. Tapi pada zaman itu pemerintah itu sendiri melakukan pelbagai maksiat, lalu sebahagian dari pengikut Nabi Isa AS yang masih taat kepada ajaran Nabi Isa, mereka menjalankan kewajipan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, menyuruh dengan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang munkar. Tapi malangnya setelah mereka nasihati, bukan saja nasihat itu tidak diterima, yang menasihati dibunuh. Jadi kepada masa itu mereka tak terima dan mereka bunuh orang yang pandai-pandai menasihati. Maka yang selamat dari tragedi tersebut, mereka tersepit. Kalau hidup dalam masyarakat buat tak tahu, biar saja maksiat berleluasa, nanti agama rosak. Tapi kalau mereka menjalankan tugas berdakwah, agama nyawa melayang. Sedangkan dua-dua ni perlu jaga. Dalam Islam dia ada 5 benda yang menjadi objektif utama, dipanggil maqasid syariah. Tujuan agama yang besar. Pertama, jaga agama itu sendiri, hifzuddin. Yang kedua, jaga nyawa. Yang ketiga, jaga akal. Sebab itu dalam Islam arak itu diharamkan, kerana dia menjejaskan akal. Yang orang sibuk nak bincang sekarang ni, nak haramkan rokok, nak haramkan vape. Tapi kan yang lebih serius itu kan arak. Saya belum baca dalam berita orang langgar orang sebab hisap rokok. Tapi kalau langgar orang sebab mabuk, dah banyak kali saya baca. Baik, jadi Islam nak jaga tu, jaga akal. Kemudian yang keempat, menjaga nasab keturunan. Makanya diharamkan zina, diharamkan liwat dan sebagainya. Yang kelima adalah untuk menjaga harta. Maka mencuri, merompak, rasuah dan sebagainya itu diharamkan. Kerana harta ini memberi kesan kepada hati. Bila kita makan benda yang haram, na'udzubillah, amalan kita akan jadi tak elok. Kalau tidak terzahir kepada diri, akan terzahir kepada zuriat, keturunan yang diberikan makanan yang haram tadi. Jadi orang kita sensitif kalau dengan daging babi. Saya percaya boleh bergaduh panjang kalau satu orang tu kawan dia prank dia, bagi dia makan daging babi. Kan boleh bergaduh panjang. Tapi kalau bagi makan rasuah tu okey juga, macam bersalah pula kalau tak beri atau tak ambil. Padahal sama-sama haram. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap cebisan daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka itu akan menjadi bakaran kepada api neraka. Waliyazubillah. Jadi kita tak mahu diri kita, anak isteri kita menjadi bakaran kepada api neraka. Baik, kembali. Jadi mereka nak menjaga dua, satu agama dan satu lagi nyawa. Maka tersepit dalam dilema tersebut, solusinya mereka innovatekan satu idea, iaitu mereka duduk jauh dari masyarakat, tidak terlibat dengan maksiat, dan mereka fokus kepada ibadah. Itulah yang dinamakan rahbaniyah, cara hidup kependettaan yang dalam Quran sebut itu bid'ah. Apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Kerana Allah sebutkan lagi, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Malangnya selepas mereka dah elok hidup fokus kepada ibadah, tidak bercampur dengan maksiat, mereka tidak lagi memenuhi hak-hak hidup rahbaniyah itu. Mereka mula hanyut dengan dunia semula, dengan maksiat dan sebagainya. Lalu Allah keji mereka. Jadi di sinilah para ulama faham, bila Allah keji mereka meninggalkan cara hidup rahbaniyah, berarti cara hidup rahbaniyah itu baik. Sebab kita ni dikeji kalau meninggalkan yang baik. Kalau yang kita tinggalkan itu buruk, kita dipuji. Kita sendiri pun kalau ada kawan yang misalnya dulu kaki judi, kaki minum, macam-macam kaki lah ya, tiba-tiba dia berubah, dia jatuh sakit dan dia berubah, dia dah tak minum arak lagi, dah tak berjudi, dia dipuji atau dikeji? Dipuji, sebab yang ditinggalkan itu baik. Tapi kalau satu orang yang kita kenal dulu bagus orangnya, rajin sedekah, sembahyang jemaah selalu, tiba-tiba dah dapat pangkat, dapat jawatan, dah jadi lain, dah berubah, dah tak semayang lagi ya. Dia dipuji atau dikeji? Sebab yang ditinggalkan tu baik. Maka samalah di sini. Bila Allah keji mereka meninggalkan cara hidup rahbaniyah, berarti cara hidup rahbaniyah itu baik. Sedangkan cara hidup rahbaniyah itu adalah bid'ah. Maka inilah dijadikan dalil oleh para ulama bahawa kalau ada bid'ah yang baik. Dalam kitab tafsir yang terkenal, iaitu tafsir Al-Qurtubi ya. Al-Qurtubi itu ambil sempena nama tempatnya Qurtuba, ulama itu digelar Al-Qurtubi.
beliau menerangkan bahawa ayat ini menjadi dalil bahawa setiap perkara baharu dinamakan bid'ah. Satu. Yang kedua, hendaklah sesiapa yang melakukan bid'ah yang baik, hendaklah dia itu mengekali, istiqamah. Kerana Allah pernah mengeji orang-orang Nasara, mereka buat bid'ah yang baik, mereka tak istiqamah. Allah keji mereka. Itu dalil yang pertama. Kalau ada soalan untuk yang pertama dahulu, saya harap jelas. Jelas ya? Baik. Dalil yang kedua saya ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda bersabda. Saya tak ikut turutan dalam kitab ini, saya just follow kesesuaian dia. Iaitu Nabi sallallahu bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadakan satu perkara baharu dalam urusan kami, yakni urusan agama, apa yang bukan dari agama, maka perkara itu tertolak. Jadi yang menariknya, hadis yang sama inilah yang dijadikan pegangan oleh kawan-kawan kita yang menolak bid'ah hasanah. Salah satu antara dua dalil yang popular lah. Ini saya boleh kata yang second popular. Yang first popular nanti saya akan sebut. Yang second popular dipegang oleh orang yang tak terima adanya bid'ah hasanah ialah hadis ini. Dan untuk kita, hadis inilah dalil bid'ah hasanah. Jadi pelik pula. Hadis yang sama digunakan oleh dua pihak yang berbeza. Ya. Kalau dalam dunia politik ia tak pelik. Slogan yang sama, semua demi rakyat kan. Ada yang berkempen demi perut saya sendiri, tak ada, semua demi rakyat. Tapi digunakan oleh pihak yang berbeza. Tapi yang ini tak sama. Yang ini cara memahami hadis ini berbeza, menyebabkan conclusion dia berbeza. Dan bahkan terjemahan yang dipegang oleh kawan-kawan kita tak lengkap. Biasanya mereka terjemah tak habis. Mereka akan kata, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun" adalah barang siapa yang mengadakan satu perkara baharu dalam urusan agama kami, maka tertolak. Dia tak terjemah ma laisa minhu. Ma laisa minhu itu bermakna apa yang bukan dari agama. Ini satu konsep yang saya nak cuba terangkan, yang mana para ulama bila mereka berinteraksi dengan Quran dan hadis, mereka guna teknik ini. Salah satu tekniknya dipanggil mafhum mukhalafah. Mafhum adalah sesuatu yang difahami, impliedly understood. Sebab bila orang bercakap, dia ada yang disebut mantuk. Mantuk adalah expressly mentioned. Kalau mafhum, dia tak mention pun, tapi impliedly understood. Itu mafhum. Apa dia mafhum mukhalafah? Bila orang itu bercakap satu perkara, difahami yang sebaliknya. Saya bagi contoh ya. Misalnya sebelum kelas tadi dibuat pengumuman, mohon anggota yang berusia tak lebih dari 30 tahun lepas kelas ni tolong tunggu dalam kelas kejap. Saya tadi kat bawah lift tadi pun saya ingatkan ada lawatan daripada pelajar universiti mana. Rupanya anggota baru yang muda-muda, masya-Allah. Jadi yang tak lebih 30 tahun sila tunggu. Itu pengumuman dia, ya. Lalu datang satu anggota yang umur dia sudah 45. Dia kata, "Tuan, saya ni umur 45 nak kena tunggu ke tidak?" Jadi yang buat pengumuman tu dia katakan, "Saya dah buat pengumuman tadi." Dia jawab, "Yalah, tuan hanya cakap yang berusia tak lebih 30 tunggu. Yang lebih 30 tuan tak cakap pun tunggu ke tidak." Jadi yang pengumuman tu lah terfikir, "Ya Allah, kau fahamlah. Kau fahamlah sendiri. Kalau aku dah sebut yang tak lebih 30 tahun sila tunggu, kan kau boleh faham. Yang lebih maknanya tak payah tunggu." Itu menam konsep mafhum mukhalafah. Kefahaman tapi secara to the opposite, secara sebaliknya. Jadi dalam hadis ini, apabila Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang mengadakan satu perkara baharu dalam urusan kami yang bukan dari agama, maka perkara itu tertolak." Berarti kalau perkara baharu itu dari agama, ianya diterima. Macam mana nak tahu dari agama atau bukan dari agama? Rujuk kepada dalil, kepada Quran, kepada hadis. Saya bagi contoh, saya tak pasti tuan-puan pernah berdepan atau tidak, keadaan di mana sambutan merdu Rasul ditentang. Ada setengah surah masjid mengadu macam tu. "Kami nak buat tautan maulid, saya bergaduh juga baru ni," kata dia. Sama-sama EJK, ada EJK tak setuju sebab kata dia itu bid'ah.
Zaman Nabi tak buat. Dan memang betul. Memang betul zaman Nabi SAW, Nabi tak buat sambutan maulid macam kita buat sekarang. Ada saat Nabi sambut maulid, iaitu dengan cara berpuasa pada hari Isnin. Bila ditanya pada Nabi SAW, kenapa baginda kerap berpuasa pada hari Isnin, Nabi terangkan, hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Jadi Nabi sambut setiap minggu. Tetapi macam kita sambut, ia memang bid'ah, memang benda baru. Kan kita buat ceramah, kita buat apa lagi? Jamuan, kita buat majlis qasidah, kita buat salawat, dan banyak juga tempat buat perarakan Maulidur Rasul. Jadi ini semua adalah perkara bid'ah. Maka kita jangan buat, kena rujuk kepada hadis ini. Minhu, daripada agama ataupun tidak dari agama. Kita kena analisa satu-satu. Ya? Okey, ceramah maulid misalnya. Ceramah maulid kalau kita perasan, kebanyakannya dalam bentuk tazkirah, memperingatkan balik. Kan biasanya cerita-cerita ceramah maulid ni kita dah biasa dengar pun. Nabi SAW lahir tahun gajah, Nabi SAW lahir masa tu bapa dah meninggal dunia, masih kecil ibu pula meninggal dunia, dibeli oleh datuk, kemudian dibeli oleh bapa saudara, kemudian baginda ni orang yang amanah. Ketika belum jadi Nabi lagi, orang gelar baginda Al-Amin, orang yang sangat dipercayai. Kemudian baginda SAW mengasingkan diri daripada suasana masyarakat yang negatif itu di Gua Hira, dapat wahyu, pergi berdakwah ke Taif, dibaling batu, berdarah sampai ke kaki. Istilah Nabi SAW marah dan doakan bala kepada orang yang menyakiti baginda. Baginda SAW mendoakan hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum aku kerana mereka itu tidak mengetahui, dan seterusnya. Akhirnya kita jadi semangat dengan akhlak dan pribadi Nabi SAW, timbul keinginan untuk beramal dengan ajaran agama kita. Jadi tazkirah ini dari agama atau tidak? Dari agama. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dalam Al-Quran disebut, bagilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Saya ada kenal satu kenalan yang saya tanya dia macam mana dia boleh berubah ke arah yang lebih positif. Dia kata asbab dia hadir majlis maulid. Jadi suasana yang dalam majlis maulid itu menyebabkan dia menangis dan dia berubah. Jadi itu termasuk dari agama. Yang kedua adalah menjamu makan. Menjamu makan ni dari agama atau bukan? Dari agama. Kan banyak ayat Quran dan hadis yang menggalakkan kita itu supaya menjamu makan. Sebagai contoh, Nabi SAW ketika baginda baru sampai ke Madinah Munawwarah, baru selepas berhijrah, Nabi bersabda, afshus salam, sebarkan salam. Mana kita jumpa saudara seagama, kita bagi salam. Wa atimut ta'am, dan jamu makan. Kira jamu makan Nabi suruh. Dan bila Nabi SAW perintahkan jamu makan, ada tak Nabi SAW tetapkan mesti kerana sebab-sebab tertentu? Kan tak ada. Maknanya ada kelonggaran di situ. Kalau ada yang nak jamu makan kerana naik pangkat, boleh tak? Dia naikkan pangkat, dia nak jamukan kawan makan, boleh. Bagus. Nak jamu makan kerana masuk rumah baru, boleh. Nak jamu makan saja-saja, dah lama tak jamukan kawan makan, hari ni tempat gaji nak jamu makan, boleh. Nak jamu makan kerana hari jadi kita, boleh tak? Habis jamu makan sebenarnya hari jadi Nabi jadi haram kah? Kan tak mungkin. Jadi jamu makan ni terpulang kerana hari jadi Nabi, kerana hari jadi kita, kerana hari jadi isteri, ya terpulang. Sebab disuruh dalam agama, minhu, dari agama. Kemudian apa lagi? Qasidah. Qasidah ni kan melantunkan syair-syair, nasyid-nasyid. Hukum asalnya adalah harus. Kalaupun berubah hukum kerana faktor yang mendatang, contoh kalau ada nyanyian-nyanyian yang liriknya tak bagus, atau yang menyanyikannya itu tak menutup aurat, itu jadi haram, bukan kerana qasidahnya, tapi kerana apa yang datang kemudian, liriknya atau pakaian. Lagi selawat memang dari agama. Kalau yang lelaki pasti tahu dalil selawat. Sebab kita pergi solat Jumaat. Bila kita pergi solat Jumaat, khatib akan sebut dalam khutbah yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perasan tak? Ketidur. Mana sedap juga tidur. Tambah kalau panjang ya. Masuk khutbah kedua tu kita tengah deep sleep ya. Itu tak perasan. Itu adalah ayat Quran. Yang khatib baca tu ayat Quran. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, tidak ada ibadah lain yang Allah mulai dengan Allah dahulu. Allah suruh salat, Allah suruh salat. Tak ada Allah kata sesungguhnya Allah salat, tak ada. Allah suruh kita puasa, Allah suruh puasa. Tak ada Allah mulakan sesungguhnya Allah berpuasa, tak ada.
Tapi bila Allah nak suruh selawat, Allah mulai dulu dengan sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Maka wahai orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas Nabi. Jadi kalau selawat dia memang dari agama. Tapi ini selawat sempena maulid, dia tak ada halangan. Bila Allah suruh selawat, Allah tak kata sempena apa-apa. Sempena maulid boleh, saja nak selawat boleh, sambil berdiri boleh, sambil duduk boleh, sambil memandu boleh, selawat. Jadi itu dari agama. Tinggal lagi apa? Berarakan. Okay. Apa hukum berarak? Yang saya faham berarak ni berarti berjalan beramai-ramai. Di tempat tuan-puan kalau jalan seorang-seorang ni panggil berarak juga atau tak? Jalan seorang-seorang panggil berarak ke tak? Sama lah, tempat saya pun sama. Kalau jalan ramai-ramai baru panggil berarak. Jadi apa hukum berjalan ramai-ramai? Hukum asalnya harus, boleh. Tapi boleh berubah. Misalnya berjalan beramai-ramai itu dalam keadaan tidak menutup aurat. Haramnya itu kerana tak menutup aurat, bukan kerana jalan ramai-ramai. Atau jalan ramai-ramai sehingga merosakkan harta benda awam misalnya. Langgar, pergi kedai-kedai orang, terbalik sayur ikan orang, iaitu haram kerana merosakkan harta benda. Tapi berarak tu hukumnya harus. Misal mudah berarak sebenarnya menzahirkan kegembiraan kerana negara kita telah merdeka 65 tahun misalnya gitu. Haram ke? Boleh. Hukum asalnya boleh. Berarak sebenarnya menzahirkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi SAW, jelas boleh. Bahkan gembira dengan Nabi itu disuruh. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan dan rahmat Allah, dengan demikian itu hendaklah mereka itu bergembira. Kita diperintahkan bergembira dengan kurniaan dan rahmat Allah. Kata sepupu Nabi, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksudkan rahmat Allah itu adalah Nabi. Kerana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu, iaitu Nabi SAW, melainkan menjadi rahmat kepada sekian alam. Jadi ini kalau kita kata man ahdasa fi amna haza ini, tapi dia minhu, melakukan satu perkara baharu tapi ada sandaran dari agama, maka ianya diterima. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga masih lagi menggunakan teknik mafhum mukhalafah, iaitu sabda Nabi SAW, man ibtada'a dalalatan la yardaha Allah wa la rasuluhu kana alaihi mislu asami man amila biha la yanqusu dzalika min auzarihim syai'. Man ibtada'a dalalatan, barang siapa yang membuatkan satu bid'ah yang sesat. Yang sesat diterangkan lagi, iaitu bid'ah yang Allah dan Rasulnya tidak redha, maka dia mendapat sama dosa seperti orang yang melakukan tanpa mengurangkan dosa mereka sedikit pun. Mana dia sebagai pioneer, perintis kepada satu bid'ah yang sesat, orang lain tiru, dia akan dapat dosa sama macam orang yang buat. Dia dah tak buat dah, dia hanya dululah dia yang jadi pioneer, dia dah tak buat, orang lain tiru, dia masih dapat dosa. Jadi yang tiru tu senang lah Ustaz, pasal dia dah ada orang tanggung dosa dia. Tak berkurangan daripada dosa mereka sikit pun. Mana yang dari perintis dapat dosa tambahan, kerana kamulah perintis. Yang buat dosa juga dapat dosa mereka penuh, full, tidak kurang. Baik, mana dalil bid'ah hasanah kat sini? Sebab bila Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan bid'ah yang sesat dan yang Allah dan Rasul tak redha, maka dapat dosa. Berarti barang siapa yang melakukan satu bid'ah yang tidak sesat, yang Allah dan Rasul redha, maka dapat pahala. Macam mana nak tahu bid'ah itu sesat tak sesat? Macam mana nak tahu bid'ah itu Allah dan Rasul redha tak redha? Jawabnya kena diukur dengan dalil Quran dan Sunnah serta huraian para ulama. Macam contoh yang saya berikan tadi lah, kan tak berlaku zaman Nabi semain jemaah jarak-jarak. So macam mana nak tahu ni okey ke tak okey, berdosa ke tak berdosa? Maka para ulama tengok tujuan daripada semain jarak-jarak itu bukan kerana suka-suka atau kerana benci kepada sunnah Nabi, tidak, tapi kerana nak menjaga nyawa kan. Kalau kita masih ingat awal-awal pandemik dulu, bila sebut yang kena jangkit COVID-19 ni, macam malaikat maut dah ziarah kat rumah lah, macam-macam rasa macam itulah. Sekarang agak ringan kan, sekarang macam biasa lah pula kena COVID-19. Kena 3-4 hari siap kuarantin dah baik, kena 3-4 hari dah baik. Dulu kan kena dah tak balik-balik, misalnya begitu. Baik, dah 3 satu dalil ayat Quran,
Dua daripada hadis Nabi SAW. Satu lagi daripada hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'." Man sanna fil Islam, barang siapa yang mengadakan dalam Islam itu sunnatan hasanah, satu jalan yang baik, lalu diamalkan perkara tersebut selepas daripada itu. Dia hanya perkenalkan saja, tapi lepas tu mungkin dah meninggal, mungkin dah apa, tapi orang masih amalkan. Ditulis untuk orang tersebut sama pahala seperti orang yang melakukan tanpa mengurangkan pahala mereka sedikit pun. Okey. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, sebaliknya, barang siapa yang mengadakan dalam Islam ini satu jalan yang buruk, lalu diamalkan selepas itu, ditulis ke atasnya dosa sama seperti orang yang melakukan tanpa mengurangkan dosa mereka sedikit pun. Baik. Jadi di sinilah ulama mengambil sebagai dalil bahawa melakukan satu jalan yang baik dapat pahala. Melakukan jalan yang buruk ia dapat dosa. Dia bukan masalah baru atau tidak, baik atau buruk. Ada orang bakar hadis ini sebagai dalil bid'ah hasanah kerana kata dia yang dimaksudkan sanna fil islami sunnatan hasanatan, mengadakan dalam Islam satu jalan yang baik, adalah menghidupkan sunnah Nabi yang dah mati. Itu maksud hadis ni. Bukan buat benda baru. Sunnah dia memang sunnah, tapi dah orang dah tak amalkan, tiba-tiba kita hidupkan balik. Itu maksud hadis kata dia. Contoh antara sunnah Nabi yang boleh katakan dah mati, iaitu sunnah meletakkan sutrah penghadang ketika kita solat. Kadang-kadang imam pun dah tak letak sutrah lagi. Sepatutnya dalam jarak yang sedikit antara kepala kita ketika sujud, ada sesuatu yang lebih kurang sejengkal, dia bagi sutrah. Tapi kalau kita semayang depan dinding, selesailah, dinding itu jadi sutrah. Atau kita semayang di dekat tiang tu jadi sutrah. Tapi kalau kita semayang kat tengah-tengah ni, kosong macam ni, tak ada sutrah. Maka kita ambil something, bag ke botol air ke, letak di situ sebagai penghadang. Ni sunnah ni dah mati. Berarti tengok kat Masjid Surah orang dah tak buat. Adalah tapi jarang. Maka kita hidupkan. Itu maksudnya dapat pahala di sini, bukan buat benda baru kata mereka. Jadi yang hidupkan sunnah Nabi yang dah mati itu betul, ada hadis lain, itu kita tidak nafikan. Tetapi hadis ini tak cerita tentang sunnah Nabi. Mana bukti? Buktinya adalah Nabi SAW sambung, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang buruk. Kalau dia kata sunnah dalam hadis ni mana sunnah Nabi, soalannya, ada ke sunnah Nabi yang buruk? Kan kata dia maksud hadis ni adalah siapa yang hidupkan sunnah Nabi yang dah mati. Jadi kalau kita baca, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang baik yang telah mati dapat pahala. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang buruk yang dah mati dapat dosa. Adakah sunnah Nabi yang buruk? Kan tak ada. Maka sunnah di sini adalah sunnah dari segi bahasa, iaitu jalan. Buat jalan yang baik dapat pahala dan pahala orang yang meniru. Buat jalan yang buruk dapat dosa dan dosa orang yang meniru. Baik. Selesai ya. Satu ayat Quran dan 3 hadis Nabi SAW. Saya pergi kepada asal, iaitu perbuatan dan perkataan sahabat Nabi, iaitu diriwayatkan daripada Abdul Rahman ibn Abdul Qari radhiyallahu anhu tentang solat tarawih, di mana beliau keluar bersama Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abdul Rahman ni pembantu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masa itu khalifah. Jadi Sayyidina Umar ni bila beliau jadi khalifah, beliau seolah-olahnya siang pun tak boleh tidur, malam pun tak boleh tidur. Sebab beliau kalau tidur siang, urusan rakyat terabai. Kalau tidur malam, dia kata urusan ibadah pula terabai. Jadi hampir-hampir tak tidur. Tapi walaupun malam bila peruntukkan untuk ibadah, tapi awal malam bila masih round, tengok keadaan rakyat. Mungkin orang yang nak mengundi akan cari pemimpin macam tu, ada ke? Macam tak ada. Kalau dia boleh round dengan Facebook pun dah okey kan. Dengan Facebook dia tengok apa hal keadaan rakyat, dapatkan feedback, tuan ada masalah apa ya. Tapi sehari dua ni banyak kita dapat mesej selamat hari jadi dan sebagainya. Dan jangan lupa undi saya gitu. Silap pula tu hari jadi kita. Baik, jadi zaman Sayyidina Umar memang Sayyidina Umar prihatin, round tengok ada pemasalah, ada apa kejadian dan sebagainya. Malam itu malam bulan Ramadan. Jadi sampai ke masjid,
Mereka berdua mendapati salat tarawih dilakukan, tetapi secara yang berkecamuk. Berkecamuk maknanya meriah ibadah tu, tapi ada satu kumpulan solat jemaah kat sini, ada satu kumpulan sahabat sembahyang kat lain, ada pula yang sembahyang seorang-seorang. Jadi Sayyidina Umar mencadangkan, kan lebih baik lantik satu orang imam yang elok dia punya bacaan dia seorang je jadi imam, yang lain tak solat tarawih ikut dia. Ini cadangan daripada Sayyidina Umar. Jadi beberapa hari selepas itu, bila Sayyidina Umar datang lagi ke masjid, bila dapati cadangan beliau telah dilaksanakan, tidak lagi berkecamuk sana sini, satu orang imam saja, yang lain semua ikut imam yang satu tadi. Jadi ini tidak berlaku, tidak ditetapkan di zaman Nabi SAW. Zaman Nabi sembahyang, sahabat ikut. Dapat 2-3 malam, Nabi dah tak keluar, Nabi sembahyang di rumah. Kenapa? Kerana bimbang satu masa diwajibkan nanti umat jadi terbeban. Kalau sunat tak apa, sunat dapat pahala. Kalau buat tak berdosa. Wajib masalah, tak buat dosa. Jadi bila Sayyidina Umar lihat demikian, Sayyidina Umar komen, nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik perkara bid'ah ini dia. Berarti sahabat Nabi juga berpegang ada bid'ah yang baik. Adakah kita ni lebih pandai pada sahabat sehingga kita nak katakan semua bid'ah sesat? Jadi ada sebahagian dia kata tak. Bid'ah yang dimaksud kalau Sayyidina Umar di sini hanya bid'ah dari segi bahasa, tak merubah apa-apa. Bid'ah segi bahasa berarti benda baru. Jadi menetapkan satu orang imam saja untuk salat tarawih itu benda baru. Dan ini soal ibadah. Dan Sayyidina Umar melihat itu baik. Berarti selagi mana tidak melanggar syarak, benda itu baik. Jadi inilah sebahagian dari dalil-dalil bid'ah hasanah. Mungkin banyak lagi kalau kita nak kaji dan kita nak bawa, tapi sudah memadai sebenarnya untuk orang yang mencari kebenaran. Saya buka dahulu kalau ada soalan-soalan sebelum kita pergi kepada melihat punca kenapa mereka jadi keliru. Kenapa mereka tak boleh terima ada bid'ah hasanah, itu ada sebab dia. Silakan, ada soalan-soalan tuan-tuan, tuan-puan, ada soalan-soalan? Saya terlupa nak ingatkan, saya pernah kena check. Dalam kelas kalau boleh kita at least silentkan phone supaya bunyi daripada telefon tak mengganggu. Ini termasuk dalam adab kita lah, dalam majlis ilmu, supaya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah saya pun dah silentkan. Kalau tak ada, kita pergi kepada tajuk seterusnya, iaitu apa hujah ataupun sangkaan golongan yang mengatakan tak ada bid'ah hasanah. Bahkan bila kita kata ada bid'ah hasanah, dia kata kamu ni nak ikut ulama ke nak ikut Nabi? Nabi kata semua bid'ah sesat. Kita kata ulama kata ada bid'ah hasanah. Kamu nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Jadi ini persoalan yang kita perlu jawab dengan tepat, iaitu of course sebagai orang Islam kita ikut Nabi. Tapi soalan sebenar adalah nak ikut Nabi mengikut kefahaman ulama atau nak ikut Nabi mengikut kefahaman kita sendiri. Kan ulama yang pakar. Jadi ceritanya adalah mereka yang tidak menerima adanya bid'ah hasanah, yang mengatakan bid'ah semua mesti sesat, kerana mereka keliru di dalam memahami maksud hadis yang mana Nabi SAW bersabda, kullu muhdatsatin bid'atun, setiap perkara yang diada-adakan iaitu perkara baru, itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalatun, dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Ini poin dia. Kita tanya mana pula Nabi dah kata setiap bid'ah sesat, boleh pula ada bid'ah baik. Dalam satu riwayat, wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Jadi cuba lihat terlebih dahulu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ulama yang sangat alim dan ulama salaf, ulama generasi awal, membagikan bid'ah kepada dua. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama yang sangat alim, yang sangat pakar dan juga ahli hadis, bila mensyarahkan hadis tadi dalam Sahih Muslim, beliau menerangkan bahawa yang dikehendaki dengan Nabi sabda Nabi SAW, dan setiap bid'ah itu sesat, haza'am, ini adalah lafaz yang umum, kata Imam Nawawi, makhsusun, tetapi maksud dia sempit. Lafaz umum, setiap, tapi maksud dia bukan semua. Wal murad ghalibul bid'ah, yang dikehendaki adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Baik. Soalan, boleh ke kullu, yang mana kalau kita terjemah setiap,
tapi maknanya sebahagian. Bukankah kullu sepatutnya semua? Jawab kita bukan setakat boleh. Bahkan kebanyakan kullu yang ada dalam Quran dan hadis bermakna sebahagian. Jarang-jarang kullu yang ada dalam Quran dan hadis itu maknanya semua. Jarang-jarang ada, tapi jarang-jarang. Kita ambil contoh dalam bahasa Melayu terlebih dahulu. Satu pelajar sekolah, katalah budak darjah 1, dia jumpa kita, dia cakap, "Uncle, saya kan pergi sekolah tiap-tiap hari," dia kata. "Saya pergi ke sekolah setiap hari." Lalu kita tanya dia, "Adik pergi sekolah tak hari Sabtu?" Dia menung, "Hari Sabtu saya tak pergi." "Hari Ahad adik pergi sekolah tak?" Hari Ahad tak pergi," kata dia. Lalu kita pun cakap, "Oh, adik cakap bohong ya. Tadi adik cakap pergi sekolah setiap hari. Sabtu adik tak pergi pun. Ahad adik tak pergi sekolah pun. Setiap hari apa?" Ya. Secara jujur, adik cuba bohong ke pakcik tadi yang tak faham bahasa? Macam pakcik itu yang tak faham. Betul lah dia cakap setiap hari. Hari yang sekolah lah, hari yang tak sekolah macam mana dia nak pergi? Sekolah pun tak buka. Tapi masih benar dia mengatakan, "Saya pergi ke sekolah setiap hari," dalam keadaan dia hanya pergi 5 hari seminggu. Begitulah dalam Quran dan hadis. Dalam buku Ustaz Mahathir ni, beliau membawa 2 contoh daripada ayat suci Al-Quran dan 2 contoh daripada hadis Nabi SAW. Kalau nak bawa lagi, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Baik, contoh yang pertama. Kita mula lambat, so kita kena berhenti sharp 11, boleh lajak 11 suku macam tu. Ikut tuan-tuan ada. Boleh ya. Saya target 11 suku ya. Okay. Pertama, ayat suci Al-Quran. Allah berfirman dalam suratul Ahqaf ayat 25. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ya, tudammiru ni bermakna menghancurkan, membinasakan. Apa yang dibinasakan? Kulla syai'in, setiap sesuatu. Kenapa? Bi amri rabbiha, ya. Allah Ta'ala yang memerintahkan. Ini cerita tentang taufan. Taufan yang menimpa satu kaum, dalam Quran sebut membinasakan setiap sesuatu. Kalau ikut zahir ayat Quran, maknanya semua binasa. Sebab setiap sesuatu, kulla syai'in. Tapi kalau kita sambung ayat itu, fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka jadilah kaum tersebut tidak kelihatan lagi. Kalau kita boleh bayangkan macam lepas tsunami di Aceh tu kan, clear, tak ada orang lepas tsunami itu. Illa masakinuhum, kecuali tempat tinggal mereka. Berarti tempat tinggal tak binasa. Padahal asalnya sebut kulla syai'in. Gunung ganang syai'un, sesuatu, tak binasa. Langit bumi syai'un, sesuatu, tapi tak binasa. Maka kulla syai'in dalam ayat bermakna sebahagian ataupun kebanyakan. Banyak yang binasa tapi bukan semua. Ayat yang kedua dalam surah Al-Kahfi, ya. Surah Al-Kahfi ayat 79, Allah berfirman, "Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Adalah di belakang mereka itu seorang raja yang mengambil setiap sampan, setiap perahu sebagai rampasan. Okay. Ini kisah perjalanan menuntut ilmu oleh Nabi Musa AS nak belajar dengan Nabi Khidir AS. Tapi Nabi Khidir bagi tahu secara terus terang, "Kamu wahai Musa tak akan sabar nak belajar dengan saya, sebab kamu tak tahu apa yang saya tahu." Jadi Nabi Musa sebagai seorang yang memang nak ilmu, beliau beradab dengan Nabi Khidir. Kata beliau, "InsyaAllah saya sabar." Sanggup terima syarat, kata Nabi Khidir, "Boleh kalau memang nak belajar dengan saya, tapi jangan tanya dulu. Apa-apa yang berlaku jangan tanya dulu, sampai masa saya terangkan." Tapi Nabi Musa AS sebagai seorang Rasul, bagi dia tak tahanlah melihat satu benda yang pada zahir syariat salah. Contoh, bila mereka naik sampan, sampan ni milik orang miskin, mereka ni cari makan di laut. Nabi Musa lihat Nabi Khidir lubangkan sampan tu, kan rosakkan harta benda orang, salah. Lagi pula yang dilubangkan tu sampan. Kalau rumah boleh tahan lagi, sampan kan masuk air tenggelam. Lalu Nabi Musa komplain. Berlaku 2-3 kali komplain, maknanya Nabi Musa tidak memenuhi syarat untuk belajar dengan Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir terangkan, adapun sampan itu, kata Nabi Khidir, itu milik orang miskin. Saya nak rosakkan itu bukan saja-saja, ada sebab. Sebab dia ada di sana seorang raja yang zalim. Raja ni dia akan merampas setiap sampan yang lalu di kawasan dia. Kalau ikut zahir kulla safina, setiap sampan, maknanya tak adalah sampan yang raja tak rampas. Kalau ada kata setiap sampan. Tetapi
Sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Hanya sampan yang elok sahaja. Mana raja sebelum dirampas dia suruh staf dia pergi cek. Kalau ada lubang, ada patah, ada apa, raja tak ambil. Raja hanya ambil sampan yang elok. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khadir AS melubangkan. Dalam bahasa Inggeris dipanggil choosing lesser of two evils. Irtikab akhaf ad-dararaini, memilih mudarat yang lebih ringan. Antara mudarat sampan dirampas langsung tak ada sampan, padahal dia kerja cari makan dengan sampan. Macam orang buat Grab lah, kereta hilang macam mana? Kalau buat Grab kereta hilang. Tapi kalau kereta pancit dia boleh tampal, kereta rosak boleh baiki. Jadi daripada sampan langsung tak ada, baiklah letak lubang sikit supaya raja tengok dan raja tak rampas. Dan ini konsep yang penting dalam kehidupan. Contohlah yang relevan dengan zaman kita sekarang ni kan. Tadi sembang-sembang dengan Tuan Rifisa pun, tak tahu dah nak pilih yang mana lah. Siapa pula tak tahu pilih yang mana? Pilihlah yang bagus. Masalahnya teman tengok teruk je semua, ya. Tu. Yang ini buruk, teruk, yang tu pun teruk. Ini datang kaedah ni. Kalau dah semua teruk, pilihlah yang kurang teruk sikit daripada yang teruk. Nak buat macam mana? Dah itu je ada. Nak cari macam Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tak jumpa lah zaman kita ni. Kita kenalah realistik juga kan. Tu zaman orang-orang soleh, ya. Zaman kita tidak begitu. Maka antara yang teruk-teruk ni agaknya yang mana yang kurang sikit teruk dia, terpaksalah kita pilih. Ini contohnya tadi, dilubangkan sampan supaya tidak dirampas. Yang penting, yang relevan dengan tajuk bid'ah ini adalah setiap sampan dalam ayat bererti sebahagian. Dua contoh hadis kita berhenti, ya. Pertama, hadis Nabi SAW bersabda, kullu bni Adam ya'kuluhu turabu illa ajbazanam. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah. Ini istilah dimakan oleh tanah ni berarti bila mati akan reput. Makanya kita tak ada sebab pun nak sombong. Nak sombong kenapa? Kan kita daripada air mani yang hina. Air mani itu kan jijik. Kalau lah, na'udzubillah, tiba-tiba ustaz nak ceramah, ada air mani, kan malu. Satu tim malu. Macam siapa punya kerja lah ada air mani pula atas meja kan. Padahal itulah asal kita. Dan tuan-tuan pun lebih tahu kan ada kes-kes orang mati berapa hari baru jumpa mayat. Itu kan terpaksa tutup hidung. Itulah nasib kita nanti, ya, akan reput. Kecuali tulang sulbi. Tulang sulbi ini tidak akan reput. Lalu kita perhatikan, tidakkah para Nabi pun anak Adam? Adakah jasad para Nabi reput? Orang-orang mati syahid kan Allah jaga jasad mereka. Adakah mereka bukan anak Adam? Ya, mereka anak Adam. Dalam hadis kata setiap anak Adam. Oh, macam tu hadis ni tak betul lah Ustaz. Bukan hadis tak betul, hadis ni betul. Cara kita faham kena betul. Kullu bni Adam bukan makna semua. Kullu bni Adam maknanya kebanyakan. Kebanyakan anak Adam bila mati jasadnya akan reput. Tapi ada juga anak Adam yang Allah jaga jasad mereka tidak reput. Jadi kullu di sini bermakna kebanyakan. Hadis yang kedua dan yang terakhir untuk kita pada hari ini insya-Allah, iaitu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-habbatus sauda'u shifaa'un likulli da'in ilal maut. Ini kalau kawan-kawan nak jual habbatus sauda', dia seronoklah jumpa hadis ni. Boleh buat promosi. Habbatus sauda' kata Nabi SAW adalah merupakan kesembuhan bagi setiap penyakit kecuali mati. Mati tak boleh buat apa lah. Tapi setiap penyakit kesembuhannya adalah habbatus sauda'. Kata para ulama, yang dimaksudkan setiap penyakit ini adalah kebanyakan penyakit. Ada juga penyakit yang tidak sesuai dirawat dengan habbatus sauda'. Maka kalau guna habbatus sauda' pun tak sembuh. Jadi tak berarti setiap itu mesti bermakna semua. Kerap kali setiap itu bermakna sebahagian. Dan ini juga dalil, ini penting juga. Ada kawan-kawan, saudara-saudara kita yang menghalang kita daripada mengamalkan selawat syifa. Saya tak pasti tuan-tuan pernah dengar tak selawat syifa? Syifa makna sembuh. Ada orang bagi petua lah, kalau nak rawat penyakit sakit dah lama tak baik, banyakkan baca selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Allah, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad yang merupakan penawar bagi hati dan juga tibbil qulubi dan juga obatnya. Wa afiatil abdani wa shifaiha, dan menjadi kesihatan kepada tubuh badan dan juga kesembuhan. Tengok. Jadi mereka kata tak boleh. Ni amal selawat ni tak boleh kerana syirik. Kenapa syirik? Kerana kamu kata Nabi itu kesembuhan, padahal yang menyembuhkan penyakit Allah.
Kalau kamu kata Nabi juga adalah menyembuhkan, berarti kamu menyamakan Nabi dengan Allah, syirik. Lah, ini Nabi sebut habatus sauda syifa, syirik juga. Dia tak boleh beza. Bila syifa tu dinisbah pada Allah, itu hakikat. Memang penyakit apa pun hakikatnya Allah yang sembuhkan. Kalau tak, semua orang yang berobat ke hospital dia sembuh. Tapi ada yang Allah izinkan, ada yang Allah tak izinkan. Tapi kalau secara asbab, habatus sauda penyembuh, Nabi menjadi kesembuhan, daun ni jadi kesembuhan, akal ni jadi kesembuhan, itu asbab, tak ada masalah. Tapi yang relevan dengan tajuk kita adalah kulli da'in, setiap penyakit, maknanya sebahagian. Itulah kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, itu maknanya sebahagian. Bahkan ini sebagai penutup ya, ada lagi 5 minit. Kawan-kawan kita yang kata semua bid'ah sesat pun, dia sebenarnya tak adalah dia kata semua bid'ah sesat juga. Dan kita kata ni, kenapa kamu tak nak sambut maulid? Kan ni amalan kita dah turun-temurun. Nabi tak buat, sesat. Okey. Kenapa kamu bising-bising orang selawat selang tarawih? Nabi tak buat, sesat. Kenapa kamu marah babat tahlil arwah? Nabi pun tak buat, sesat. Okey. Cuba kita test dia. Okeynya kalau Nabi tak buat, sesat lah. Lah, kullu bid'atin dalalah. Kalau gitu kamu pun sesat juga. Kenapa pula? Aku tak pernah terlibat dengan benda-benda macam ni. Okey. Tapi kamu tu kan tadi bersembang guna telefon. Nabi tak pernah bersembang guna telefon. Kiranya kamu buat benda yang Nabi tak buat, sesat. Kamu pergi masjid hari-hari pun naik kereta. Nabi tak pernah pergi masjid naik kereta. Kiranya kamu sesat juga. Kamu itu tahun lepas pergi haji naik kapal terbang kan? Nabi tak pernah pergi haji naik kapal terbang. Kalau kita cakap macam itu, ada dua kemungkinan. Kalau dia dalam bab bid'ah ni dia baru nak belajar-belajar kan, dia macam fikir betul juga ya. Kalau semua benda Nabi tak buat sesat, kira aku pun sesat juga. Tapi kalau dia ni otai dalam bidang membid'ahkan orang ni, dia akan jawab macam ini. Dia kata ustaz tapi bodoh, kata dia. Saya biasa kena dalam Facebook macam tu. Bodoh lah, macam-macam tu dah biasa dah. Ini ustaz apa tapi bodoh. Bid'ah ni ustaz, kata dia, hanya dalam urusan agama saja. Selawat, zikir, tu yang bid'ah. Yang ustaz sebut tadi urusan dunia tak ada masalah. Guna telefon urusan dunia, naik kereta urusan dunia, naik kapal terbang urusan dunia. Urusan dunia tak apa bid'ah. Yang tak boleh itu urusan agama. Okey. Nanti kita bincang yang itu kemudian. Perasan tak? Bila dia jawab macam itu, berarti dia pun sama dengan kita. Kullu bid'atin, setiap bid'ah bukan makna semua. Di sisi dia, setiap bid'ah sesat itu makna bid'ah agama saja. Bid'ah dunia dia keluarkan daripada kullu. Mana dia dan kita sebenarnya dah sama kat situ. Kita berkata kullu bukan makna semua. Cuma berbeza kayu ukur je sebenarnya. Kayu ukur kita ikut macam Imam Syafi'i bagi tahu, kalau selari dengan syariat, selari dengan ajaran Nabi, itu baik. Kalau bercanggah dengan syariat, itu tak baik. Tak kisahlah dunia ke agama, pastikan selari dengan syariat. Mereka kata tak, biarlah dunia boleh, biarlah agama haram. Ya betul ke macam itu? Saya nak tanya tuan-tuan ya. Pembedahan urusan ibadah ke urusan dunia? Buat pembedahan sejeri dunia. Pembedahan tukar jantina ada tak zaman Nabi? Tak ada. Kayaknya pembedahan tukar jantina ni perkara baru dalam urusan dunia. Kayaknya boleh lah. Itu macam mana? Tak boleh. Kerana melanggar syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa asil akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'allaqu bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.